Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdid qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Allah علمنا ما جهلنا ya Allah Tuhan kami, ajarkan kepada kami yang kami jahil, bagaimana manasina ingatkan balik kepada kami yang telah kami berbuat. Allahumma qadinna fid. Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa'alimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan, dan amalan yang salih, amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi. Wahai manusia, abdikan diri kamu kepada Tuhan kamu yang telah mencipta kamu dan juga mencipta mereka yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita bertemu di masjid kita ni untuk kita kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan kuliah subuh kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita dah baca dalam ayat yang ke-20 dari surah Al-Baqarah. Ayat ke-20 Allah Subhanahu wa taala ada sebut dekat kita ataupun bercerita dekat kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala buat perumpamaan terhadap orang-orang munafik. Allah Taala umpamakan orang munafik ni dengan 2-3 perumpamaan. Antaranya adalah Allah Taala sebut orang munafik itu seperti mana orang yang menyalakan api. Lalu apabila api itu menyala, datanglah cahaya dan Allah Ta'ala hilangkan cahaya dan Allah Ta'ala tinggalkan mereka di dalam kegelapan yang menyebabkan mereka tak nampak kebenaran. Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita orang munafik ni adalah orang yang dipamerkan Islam, nampak macam Islam, cahaya itu umpama Islam, tapi Allah Ta'ala hilangkan cahaya dengan maksud mereka ni pamerkan Islam di dunia untuk dapat keuntungan di dunia, tapi di akhirat nanti mereka berada dalam kegelapan, mereka tak jumpa jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga ulama tafsir lain tafsirkan maksud dengan menyalakan api dan Allah Taala hilangkan cahaya itu adalah orang munafik ini dia beramal di hadapan manusia, tetapi akhir sekali Allah Taala akan tunjukkan bahawasanya amalan mereka yang lakukan itu tidak ikhlas. Allah Taala pamerkan mereka tidak ikhlas. Ataupun dalam tafsiran yang lain pula, ada ulama tafsir sebut mereka melakukan amalan baik, amalan-amalan Islam. Last sekali Allah telah pamerkan bahawasanya mereka itu munafik. Nampak macam Islam, rupa-rupa dia macam Muhammad ni kita boleh agak. Dia Muhammad ni memang orang munafik. Dan kalau ikut tafsiran daripada Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dia nyatakan yang dimaksudkan dengan ayat tadi, bila kita bakar api, dia mesti ada embun kayu. Kita ada kayu, kita akan tak minyak nak bagi nyala. Bila kita nyalakan, lepas tu Allah Ta'ala hilangkan cahaya api itu, jadi unggun api itu masih ada. Seakan-akan Allah Ta'ala nak pesan pada kita orang Islam ni jangan sekali-kali melakukan maksiat walaupun orang tak tahu. Sebab memang maksiat kita itu akan terbongkar selepas daripada kita mati. Sebab bila api itu hilang, dia ada kayu itu orang boleh tahu bahawa tempat tu baru dibakarkan api kan. Jadi kalau kita melakukan maksiat, mungkin di dunia ni orang tak tahu, tetapi lepas kita mati nanti baru orang tahu. Jadi aib besar lah, malulah kita di hadapan manusia-manusia, alhamdulillah. Tapi Allah Ta'ala umpamakan itulah sebenarnya sifat-sifat orang munafik. Itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala umpamakan orang munafik ini seperti mana air yang datang daripada langit. Masa air nak turun tu, langit nampak hitam, awan tu nampak hitam.
Bukan sekadar hitam, bahkan dia ada guruh dan ada kilat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yang dikatakan gelap itu, yang dikatakan air itu adalah sumber kehidupan. Orang munafik ni dipamerkan Islam tu sebab dia nak dapat kemudahan hidup di dunia. Itu tujuan orang munafik ni pamerkan Islam. Tetapi Allah Ta'ala sebut walaupun macam air hujan, tapi awan itu hitam. Gambarannya hitam itu mereka ni walaupun nak dapat kehidupan, tapi sebenarnya mereka hidup dalam kesesatan. Itu sebenarnya. Nampak macam Islam, amalnya macam Islam, tapi sebenarnya mereka tak ikhlas. Disebabkan tak ikhlas itu, walaupun beramal dengan amalan Islam, walaupun labelnya label Islam, tapi sebenarnya mereka tidak Islam. Sebab ada orang ni kadang-kadang dia nak pamerkan macam dia betul, dia terpaksa label dengan label Islam. Walhal tak Islam pun. Banyak orang mempergunakan Islam untuk keuntungan peribadi, banyak. Sampai satu tahap kadang-kadang dia menyelewengkan kebenaran yang ada pada Islam itu sendiri kan. Yang itulah sifat-sifat yang ada pada orang munafik. Tapi bila Allah Ta'ala nyatakan Al-Quran itu sendiri, kadang-kadang sifatnya seperti mana buruh dan juga kilat. Bila buruh tu menandakan macam Al-Quran itu menjadi satu kerunan bagi orang-orang munafik. Orang munafik tak boleh dengar Al-Quran. Kalau dengar tu dia takut. Sampai satu tahap dia ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq yahdharul maut. Mereka pun ambil jari-jari mereka letak depan telinga sebab takut dengan kematian. Quran itu bila bercerita tu macam sindir orang munafik satu-satu sindir. Kita tak tahu pun yang dia tu munafik atau tidak, tapi kita baca yang orang yang makan lada dia terasa pedas. Kan? Orang ni kalau dia makan lada dia rasa pedas, kita tak makan, kita tak rasa. Kita pergi cerita satu bahan dekat satu tempat sebagai contoh, kita tak tunjuk pun kawan tu, bahkan kita tak kenal pun orang hamba Allah. Tapi kita nak cerita dia terasa. Dia terasa. Orang munafik tak betul. Orang munafik ni bila dia dengar Quran dia terasa, Quran ni macam sini aku je. Dia terasa umpama guru. Macam orang takut dengan guru macam mana. Lagu itulah Al-Quran disebab kepada orang-orang munafik. Disebabkan mereka dengar macam menyindir-nyindir pada diri mereka. Allah Ta'ala sebut ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq yahdharun. Mereka ambil jari-jari ni tutup depan telinga sebab tak nak dengar. Kenapa? Sebab kalau dengar ni tahu. Bila tahu, sudah nak cerita pasal mati pun jadi takut. Sebab berteringat amalan jahat tu banyak sangat. Ni problem orang munafik. Dan Allah Ta'ala kata wallahu muhitun bil kafirin. Orang munafik kau tutup telinga macam mana pun, kamu tak nak dengar kebenaran macam mana pun, yang pastinya Allah Ta'ala tahu apa yang kamu lakukan wahai orang munafik. Dan Allah Ta'ala gunakan ayat ni dengan kalimah kafirin. Walhal orang munafik ni dilihat Islam. Gambarannya orang munafik ni sebenarnya kafir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam nisbah pada kita, kufur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah lain-lain yang Allah Ta'ala sebut tentang perumpamaan yang Allah Ta'ala lakukan terhadap orang-orang munafik. Yang ini kita dah bincang dalam kuliah-kuliah kita yang lepas. Cuma kita ulang balik lah, sebab ada kaitan dengan ayat kita nak baca pada pagi ni insya-Allah. Pagi ni ayat yang anda baca ni ayat ke-21. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah SWT, wahai orang-orang yang wahai manusia, abdikan diri kamu kepada Tuhan kamu yang telah mencipta kamu dan orang-orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala disebut dalam ayat ni, muqaddimah ayat, permulaan ayat Allah Ta'ala disebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai. Kalau orang belajar betul-betul Al-Quran ni, kita akan jumpa ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan wahai. Dia akan guna ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhan nabi. Ya ni bila sebut ya ni terjemahan Melayu wahai. Wahai ni dalam Al-Quran Allah Ta'ala dia tidak akan panggil kepada makhluk secara direct, kecuali makhluk yang dipanggil secara direct itu mesti mulia. Kalau makhluk yang dipanggil itu hina, Allah Ta'ala tak akan panggil direct. Allah Ta'ala akan ambil orang tengah. Ini style Allah. Jadi kalau kita tengok contoh macam Allah Ta'ala panggil orang kafir, ya ayyuhalladzina kafaru. Qul ya ayyuhalladzina kafaru. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Orang kafir itu hina. Disebabkan hinanya orang kafir, Allah Ta'ala tak panggil orang kafir itu direct.
Allah Ta'ala ambil orang tengah antara Allah dengan orang kafir. Siapa dia orang tengah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan ada orang tengah antara Allah dengan orang kafir, Allah Ta'ala sebut pada ayat, qul, katakanlah ya Muhammad, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Maknanya Allah Ta'ala dia tak akan panggil direct, dia akan ambil orang tengah. Tapi dalam beberapa ayat Allah Ta'ala panggil direct, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Maknanya orang beriman itu mulia. Allah Ta'ala panggil ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Nabi itu mulia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, menandakan manusia itu adalah mulia. Kalau kita baca Quran, kita tengok Allah Ta'ala terus panggil direct, fahamnya yang dipanggil itu mesti mulia. Automatik kita boleh faham. Ini kaedah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala ambil orang tengah antara Allah Ta'ala dengan orang kafir? Sebab orang kafir tak ambil orang tengah antara mereka dengan Allah. Siapa dia? Berhala. Ambil patung berhala. Dia rasa diri itu hina lah. Ini cara orang kafir faham, cara orang Hindu faham, cara orang Buddha faham. Oh, dia kata kita ni hina. Jadi kalau kita nak jumpa direct dengan Tuhan ni tak layak. Jadi kita kena ambil orang tengah antara kita dengan Tuhan. Siapa dia orang tengah tu? Berhala. Berhala tu macam-macam nama lah. Ada berhala tu nama Mohana, ada berhala tu nama Krishna, ada nama macam-macam nama lah. Kalau pergi tanya orang Hindu tu, tanya pasal berhala-berhala tu, kita pun pening. Dan anak tu baca pasal satu sejarah patung berhala, namanya Krishna. Jadi patung berhala orang Hindu ni Krishna. Kalau kita tengok cerita Hindustan tu, patung dia yang warna biru tu, lepas tu pegang seruling. Tu patung tu nama Krishna. Patung Krishna ni dikatakan sebagai dewa cinta. Orang-orang kalau bercinta, ada pakai dewa tu lah. Dewa Krishna dia panggil. Dan kita baca sejarah Dewa Krishna. Adalah sejarah tu pun semua mistik, tak betul pun. Mari mana tak tahu kaya-kaya buat cerita tu kan. Jadi dia pergi sembah patung tu. Kenapa dia kena ambil patung? Pada dia kata patung tu mulia. Disebabkan dia mulia dan kita ni pula hina, kita tak boleh direct dengan Tuhan. Kita kena ambil yang mulia itu dengan Tuhan. Kita minta tolong daripada yang tengah itu. Namanya Krishna. Ini dilakukan oleh orang-orang Hindu, diamalkan oleh orang-orang Buddha. Macam itulah. Macam-macam berada lah. Ada pula dewa yang membentuk jahat. Dia ada dewa jahat. Namanya Hanuman. Yang tu dalam Buddha pun ada, dalam Hindu pun ada. Tanyalah orang Hindu. Anda baca juga pasal sejarah-sejarah Hindu ni. Macam-macam cerita pasal ini. Sampai kadang-kadang kita kudahi fikir macam mana Tuhan tahu kan. Dia lah style dia bang kan. Jadi disebabkan orang yang sembah Tuhan mengambil orang tengah itu, mereka bukan tak sembah Allah. Kalau kita tanya orang Hindu, Hindu pun percaya Allah Ta'ala ni. Jangan terkejutlah. Anda banyak dah pergi tanya kawan-kawan kita Hindu, kau percaya ke Allah Ta'ala? Dia kata percaya Allah Ta'ala ni, dia lah Allah ni. Yang tu kau pergi sembah orang dia tu kenapa? Dia bagi jawapan macam kita jawab tadi lah. Ambil orang tengah antara kita dengan Tuhan. Disebabkan orang agama yang lain daripada Islam ni, dia ambil orang tengah antara Allah dengan mereka, maka tidak heran bila Allah Ta'ala nak panggil dia orang, Allah Ta'ala tak panggil direct. Allah Ta'ala akan ambil orang tengah. Orang tengah siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bila kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala dipanggil orang beriman direct. Satu lagi dipanggil manusia itu secara direct. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Menandakan manusia itu mulia. Betul ke manusia ini mulia? Memang mulia manusia. Sebab itu kata Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Manusia ni sebaik-baik kejadian ni manusia. Kita nak banding dengan lembu, kita jauh lagi baik daripada lembu. Betul? Bukti manusia ni lagi mulia daripada lembu. Orang buat ratu cantik manusia, orang tak buat ratu cantik lembu, tak ada. Kalau ada orang buat ratu cantik lembu, gila lah. Fahamnya. Kenapa orang buat ratu cantik orang? Gambaran manusia itu cantik. Manusia ni mulia di sisi Tuhan. Sebab itu, ni garam yang Allah Ta'ala bagi kat kita, anggota badan kita, jantung kita. Saja-saja nak bagi ke orang tak boleh. Sesaja kita nak bagi ke orang ni tak boleh. Sekarang ni timbul satu isu disebut sebagai derma organ kan. Boleh ke tidak kita nak derma organ badan kita ni kepada orang lain? Kita ni sihat, kawan kita tu sakit. Sakit apa dia? Paru-paru sebagai contoh, ataupun buah pinggang sebagai contoh kan. Dia kata awak ada dua buah pinggang ni. Buah pinggang awak dua-dua hidup. Kawan awak ni buah pinggang dia dua-dua out. Kalau bubuh satu, mungkin dia boleh hidup lagi. Kita pun hadiahkan satu kita punya buah pinggang kepada orang tadi. Hukum asalnya tak boleh. Ingat, hukum asalnya tak boleh. Tetapi kalau sekiranya dengan kita memberi itu, memberi kehidupan kepada kawan kita, dan kita pun boleh hidup tanpa sebarang bayaran,
ketika itu kita bagi itu dibenarkan. Bukan saja boleh tau, dibenarkan. Keizinan itu seperti mana dibenarkan kita makan babi. Lebih kurang macam tu. Hukum makan babi ni asalnya tak boleh. Hukum asal makan babi ni tak boleh. Tapi kalau dah tak ada makanan ni kecuali babi, maka pendeklah masa depan babi tu. Boleh makan babi tu kan. Dah tak ada dah makanan lain. Lalu tengah pada pasir tu tengok tak ada dah nak makan lain. Babi lalu. Bolehlah makan babi tu. Dalam hutan tak boleh. Ada orang kata bila sesat dalam hutan boleh makan babi. Tak betul. Sebab dalam hutan ni banyak benda lain boleh makan. Dalam hutan nak lebat babi juga mamak tu. Kan? Tak boleh. Sebab dalam hutan ni macam-macam makanan boleh makan. Tapi kalau pada pasir, mungkin sebab pada pasir tak ada orang makan pasir. Tak ada. Dalam hutan tu nak makan rumput boleh, nak makan banyak benda boleh menyelamatkan nyawa kan. Nak nisbah pada hutan kan. Tapi kalau tengah pada pasir dah tak ada makanan lain kecuali babi, boleh makan. Makan tu pula tak boleh lebih-lebih. Dia kadar jaga nyawa je. Kita makan, sedapnya buat barbecue pula, tak boleh. Kan? Sedapnya babi, kita proses buat ajinomoto, tak boleh. Semua tu tak boleh. Nak bagi tu kadar-kadar dia. Kita ni ada 2 buah pinggang. 2 buah pinggang kita ni kan. Kawan kita tu sakit, 2 pinggang, 2 buah pinggang dia habis, out, boleh makan. Kena buang, kena bubuh buah pinggang orang. Kita pun bagi derma. Derma itu dibenarkan. Maksud memang dia betul-betul perlu. Kalau dia tak perlu, tak boleh bagi. Dan kita bagi itu pula tidak kerana pembayaran. Bukan sesaja jual. Sebab tak ada duit, jual lah buah pinggang. Tak boleh. Tak boleh. Hukumnya adalah haram. Nampak? Dan kalau ada doktor minta pembayaran sekadar untuk rawatan sahaja. Bukan kerana harga buah pinggang. Nampak? Maknanya dibenarkan. Kenapa hukum asalnya tak boleh nak bagi sesaja dekat orang? Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah Taala, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami muliakan anak Adam. Manusia itu sendiri itu sifatnya adalah mulia. Dan mulianya manusia ni bukan kepada orang Islam je. Bahkan orang bukan Islam juga mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut manusia dia. Bukan kerana kekufuran dia. Sebab itu Allah Ta'ala disebut dalam Al-Quran. Kata Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najis ni orang musyrik itu bukan badan dia najis, tak. Bukan makna kita bersalam dengan dia tangan kita kena basuh, tak. Maksud najis dalam Al-Quran merujuk pada orang musyrik itu adalah najasatul aqidah. Aqidah dia najis. Nisbah badan dia tak najis sebab zaman Nabi Muhammad SAW berlambak orang kafir peluk dengan Nabi SAW. Zaman Nabi Muhammad SAW berlombak orang kafir bersalam dengan Nabi SAW. Nisbah kepada badan dia tu tidak najis. Dan Allah Ta'ala kata innamal musyrikuna najasun tu. Orang musyrik itu najis. Najis itu bermaksud najasatul aqidah. Kepercayaan dia tu jijik seperti najis. Itu maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kafir itu sendiri itu kita kena hormat. Dan kita tidak boleh melakukan kezaliman kepada dia tak tentu pasal. Tak boleh. Nabi Muhammad SAW ada sebut dalam hadis. Kata Nabi SAW, man zalama mu'ahidan awin taqasahu aw akhadha minhu bighairi ti'ib nafsih aw kallafahu fawqa taqatihi fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Nabi Muhammad SAW sebut, barang siapa yang menzalimi orang bukan Islam ataupun mengurangkan haknya ataupun mengambil hak dia bukan jalan yang baik ataupun membebankan kepada mereka luar daripada kadar kemampuan mereka, akhirat nanti aku akan jadi penghujah untuk orang kafir tadi. Ini kata Nabi SAW, menandakan nisbah kepada badan orang bukan Islam itu sendiri itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang kata najis-najis itu merujuk kepada kepercayaan mereka. Itu maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Manusia itu sendiri mulia. Antaranya Nabi Muhammad SAW pernah sebut innamal mu'minuna la yanjus. Sesungguhnya orang Islam itu tidak najis. Hatta walaupun dalam keadaan dia sedang berjunub sekalipun. Ada satu hadis Nabi SAW. Ada 2 riwayat. Satu riwayat Abu Hurairah, satu lagi riwayat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Cerita satu hari diorang ni berjunub, tak sempat mandi jenazah. Dok jalan-jalan nampak jauh, nampak Nabi Muhammad SAW. Bila nampak Nabi Muhammad, dia tahu Nabi Muhammad SAW kalau spesifik nak salam. Itu Nabi SAW. Dia nampak tu dia mengelak daripada berjumpa dengan Nabi SAW. Lepas tu cepat-cepat dia mandi, kemudian datang jumpa dengan Nabi SAW. Bila jumpa dengan Nabi SAW, Nabi SAW ni tanya sepatah, tadi aku nampak kamu, mana pula tadi? Dia kata minta maaf lah, tadinya aku tak sempat mandi wajib. Jadi mengelaklah jumpa daripada jumpa kamu, ya Rasulullah SAW.
Nabi Muhammad kata, subhanallah, innamal mu'minuna la yanjus. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang mukmin itu tidak bernajis. Nak gambarkan, Nabi Muhammad nak gambarkan kita ni orang Islam yang berjunub tu pun tidak dikira sebagai najis. Apa kita nak cerita di sini? Manusia itu sifatnya mulia. Sebab tu Allah Taala panggil orang manusia itu ya ayuhan nas, wahai manusia. Nampak Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi panggil ya ayuhan nas, wahai manusia. Kenapa dalam ayat ni Allah Taala tak panggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman? Kenapa dia tak panggil wahai orang beriman? Dia bagi panggil manusia. Kenapa gagal? Sebab kita tengok balik sebelum ayat ni. Ayat ni, ayat Quran ni bisa ada ikatan tau antara ayat yang kita baca dengan ayat sebelum-sebelum ni. Dia mesti ada ikatan. Ayat ni dia berikat antara satu dengan yang lain. Kita tengok ayat sebelum tu, Allah Ta'ala ni cerita pasal orang mukmin. 5 ayat terawal dari surah Al-Baqarah kan. Lepas tu 2 ayat daripada ayat 6 dan ayat 7 Allah Ta'ala cerita pasal orang kafir. Daripada ayat yang ke-8 sampai ayat ke-20 yang kita baca ni ayat ke-21. Daripada ayat yang ke-8 sampai ayat ke-20 Allah Ta'ala cerita pasal orang munafik. Takkan kot Allah Ta'ala nak panggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Sebab sebelum tu bukan cerita pasal orang beriman je. Sebelum tu orang beriman pun cerita pasal orang kafir, pun cerita pasal orang munafik pun cerita. Nampak? Allah Ta'ala ni dia tarik perhatian manusia-manusia ni. Lepas kita cerita pasal beriman, cerita pasal orang kafir, cerita pasal orang-orang munafik, Allah Ta'ala pun tarik perhatian, wahai manusia. Jadi semua ambil perhatian. Orang mukmin pun ambil perhatian, orang kafir pun ambil perhatian, orang munafik pun ambil perhatian. Tu style Allah. Macam kita lah, kita nak berjalan, tiba-tiba nampak orang buta nak berjalan. Bila orang buta nak berjalan lintas jalan, yang kereta tu lalu, kita panggil, orang buta. Tarik perhatian kepada si buta tu. Orang buta pun, apa salah orang panggil nama aku? Serupa juga bila kita bercerita. Kita bercerita dalam Quran, mula-mula cerita pasal orang mukmin, lepas tu cerita pasal orang kafir, lepas tu cerita pasal orang mukmin. Allah Ta'ala kata ya ayuhan nas, wahai manusia. Kita mukmin pun ambil perhatian, orang kafir pun ambil perhatian, orang munafik pun ambil perhatian. Cara Allah Ta'ala tarik perasaan. Bila ambil perhatian, Allah Ta'ala pun bagilah satu arahan. Apa arahan Allah? U'budu rabbakum, abdikan diri kamu kepada Tuhan kamu. Abdikan diri. Kenapa Allah Ta'ala kata abdikan diri? Kita ni, kalau kita tengok cerita filem lama-lama, ada orang ni mengabdikan dirinya kepada raja dia. Tengok filem-filem lama kan, cerita pasal raja-raja tu lah, Maharaja Cina lah, apalah. Rakyat ni jadi abdi kepada raja. Raja buat apa pun dia, raja suruh buat apa pun ikut. Tak kata apa, raja kata lah, raja kata bibi lah. Yang tu mengabdikan diri kepada raja. Ada orang ni pula dia abdikan diri kepada siapa? Dia abdikan diri dia kepada majikan dia. Ada? Bos dia kan, kerja dengan bos pun kata bibi, angguk. Abdikan diri. Bila sebut abdikan diri ni, orang bagi arahan akur. Ada pula manusia ni, dia mengabdikan diri dia bukan kepada raja. Dia tidak mengabdikan diri dia kepada majikan dia, tak. Tapi dia mengabdikan diri dia kepada hawa nafsu dia. Ada kan? Siapa dia orang itu? Munafik. Nampak Islam dah. Tapi dia mengabdikan diri dia kepada siapa? Kepada nafsu. Maka jadilah dia munafik. Ada pula orang ni, dia mengabdikan diri dia bukan pada nafsu sangat. Dia mengabdikan diri kepada orang-orang besar ni. Maka jadilah orang itu sebagai kafir. Ada pula dia mengabdikan diri ni pada patung-patung berhala. Jadilah kafir dia. Ada orang Islam sendiri yang nampak Islam tapi sebenarnya tidak mengabdikan diri mereka kepada Allah. Mungkin dia mengabdikan diri kepada nafsu dan seumpamanya. Allah Ta'ala nak pesan, wahai manusia, mukmin ambil perhatian, kafir ambil perhatian, munafik ambil perhatian. Abdikan diri kamu. Abdikan diri kamu pada siapa? Rabbakum, Tuhan kamu. Ni, kalau kamu abdikan diri kepada hawa nafsu, tinggalkan. Tu Tuhan tu. Kalau kamu abdikan diri pada berhala-berhala kamu tu, tinggalkan. Tu Tuhan kamu tu. Kalau kamu abdikan diri pada majikan kamu, tinggalkan. Tu Tuhan kamu. Kerja sibuk macam mana pun, ingat, ni time semayang, kena semayang. Sebab ini pengabdian diri kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni, Allah Ta'ala nak pesan pada kita. Dan mengabdikan di sini ni, jangan kita dah faham semayang je. Apa makna abdikan diri? Semayang. Kalau kuat semayang, maka sudah abdikan diri pada Tuhan. Tak.
Semayang pun salah satu maksud mengabdikan diri kepada Tuhan. Dia bukan semayang je, banyak lagi benda yang kita kena buat. Allah Ta'ala sebut, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami bangkitkan pada setiap umat itu rasul. Apa kerja rasul tu? Rasul dia akan suruh kita abdikan diri kepada Allah, hindarkan taghut. Yang dikatakan abdikan diri kepada Allah ni apa dia? Yang taghut-taghut tu tak buat. Itu makna abdikan diri kepada Tuhan. Semayang kuat, beropak pun boleh tahan. Itu bukan abdikan diri kepada Tuhan tu. Ni kadang-kadang ada orang ni semua dia buat. Semayang buat, puasa buat, zakat buat, mencuri buat, mengumpat buat, mengutuk buat, semua buat. Punya canggih Pak Haji tu. Ada pula semua tak buat, ada tak? Oh, saya dapat menantu Ustaz, cukup baik menantu saya. Macam mana baik menantu tu? Tak mencuri, tak merompak, tak kata ke orang, tak semayang, tak puasa, semua tahu. Bagus menantu dia. Kan? Ini mengarutnya menantu lah. Kan? Ada. Yang kita nak cerita ni, yang dikatakan orang abdikan diri pada Tuhan, semayang, yang taghut pun dia tak buat. Apa makna taghut? Ma siwallah, lain daripada perintah Allah. Allah Ta'ala kata jangan buat, dia pergi buat, taghut. Allah Ta'ala kata jangan curi, taghut. Allah Ta'ala kata jangan buat zalim, taghut. Allah Ta'ala kata jangan zina, taghut. Kalau kita ni semayang kuat, zina pun kuat, itu bukan abdikan diri pada Tuhan. Apa makna abdi? Akur segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata pula, akur tu pula Rabbakum, kepada Tuhan kamu. Tengok Allah Ta'ala punya bahasa. Dia patut dia kata ittaqullah, takut a'budullah, abdikan diri kamu kepada Allah. Tapi dia tak kata abdikan diri kamu kepada Allah, tapi dia kata abdikan diri kamu kepada Tuhan kamu, Rabbakum. Kenapa gagak? Allah Ta'ala ni kadang-kadang dia guna dua nama. Yang pertama dia guna Allah, satu lagi dia guna Rabb. Rabb, rububiyah, uluhiyah, ketuhanan. Allah Ta'ala ni Tuhan yang layak disembah, dia panggil uluhiyah. Allah Ta'ala ni yang kita disembah tu, yang kita kata Allah Ta'ala layak disembah, itu dalam maksud uluhiyah. Ada satu lagi pengakuan kita kepada Allah bahwasanya alam ni Allah Ta'ala tadbir. Siapa yang menggerakkan sistem alam ini? Allah Ta'ala. Siapa yang menjadikan bumi ni rasa terhampar? Allah Ta'ala. Siapa yang jadikan udara ni boleh masuk lubang hidung kita, lepas tu boleh keluar pula? Allah Ta'ala. Siapa yang jadikan kita punya jari ni boleh bergerak? Allah Ta'ala. Siapa yang jadikan semua ni? Allah. Allah Ta'ala ni tadbir tau alam. Bulan dengan matahari tu, bumi tu duduk jalan dekat orbit ni masing-masing. Dia tak berlaga sikit pun kat sama-sama dia orang, tak pernah berlaku. Dia duduk jalan tu pula, tak terdekat, tak terjauh. Siapa punya kerja ni? Siapa yang pergi tadbir ni? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita sebut Allah Ta'ala, kita dah mengakui bahawasanya Allah Ta'ala mentadbir. Itulah yang dimasukkan dengan Rabb, rububiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ni, orang kafir, orang munafik, dia orang tak sembah Allah Ta'ala. Hati dia orang ni tak ikhlas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kata, weh, kau kena sembah Allah Ta'ala tu, macam mana dia nak respect? Last kali kita kena sebut jasa baik dan budi baik yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkit balik. Ungkit ni salah satu kaedah macam mana kita nak bagi orang tu boleh taat dengan kita. Bapa dengan anak, mak dengan anak. Ni kadang-kadang anak-anak kita di main motor, brom-bram angkat tayar. Orang merepek apa, anak siapa tak tahu. Padahal anak dia. Ni ramai ni kadang-kadang dia tak perasan. Dia nak kutuk mak rempit. Rupa-rupa yang mak rempit tu anak dia. Ramai. Dekat kampung mana tu ada satu kes berlaku. Lepas mayang isyak lepak kat luar surau tu, dia bersembang-sembang, tengah-tengah ada bersembang, tiba-tiba nampak ada budak perempuan, budak lelaki duduk kat dalam gelap. Yang Pak Haji dia kata anak siapa lah, dia kutuk berasap anak Pak Haji ni. Perempuan kutuk berasap. Kita kata ish, rasa-rasa tu budak perempuan tu anak Pak Haji kot. Ish, anak saya rupanya. Kan tu dia gitu, anak sendiri ada. Ni anak kita duk main angkat tayar, kukang bising. Orang tak semayang, ganggu macam-macam. Kita duk kutuk sakat. Kita kata, weh anak Pak Haji tu, weh. Ya ke anak saya? Lah tak perasan. Dia pun pergi jumpa anak dia. Berhentilah apa angkat tayar ni. Budak ni wakil kepada, tak ada, saya nak angkat tayar juga. Kata anak pada bapak. Bapak tu pun mula fikir, macam mana nak bagi anak dia berhenti daripada angkat tayar. Antaranya diukir. Kamu dia kena ingat, motor kamu tu motor aku. Motor kamu dah angkat tu, aku bagi duit tahu beli. Nampak dia ungkit balik.
Aku tu jangan ungkit, nak bagi budak tu dengar, malu dengan bapak, last sekali nak angkat tayar. Nampak cara ungkit.